Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi, saya Ustazah Isfadiah rasa saya sangat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bertemu lagi dalam ruangan maya ini, walaupun jauh kita beratus kilometer nak sampai ke Kelantan tu, tapi dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat yang berupa teknologi pada hari ini, teknologi maklumat, maka kita boleh bersama dalam satu ruangan alam maya untuk memperkasakan kehidupan kita, khususnya menghidupkan jiwa kita. Kerana kita sangat sedar, kita sangat tahu bahawa macam ibarat benih yang berada di dalam pasu ataupun di tanah di kebun kita, dia perlukan perhatian daripada sudut bajanya, air dan sebagainya. Macam itulah hati-hati dan jiwa-jiwa setiap insan. Mereka perlu dibaca, mereka perlu disemai, dapatkan air. Maka jiwa dan hati-hati itu, air dan bajanya tak lain tak bukan adalah simbahan daripada ilmu dan juga pemahaman dan juga penguasaan terhadap apa yang dia tahu, seterusnya diamalkan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kita sama-sama mohon kepada Allah untuk menjadikan sesi daurah kita pada hari ini daurah yang khusus kepada wanita, tapi saya yakin ada juga kaum lelaki yang turut bersama dengan kita, sebab hakikatnya ilmu ini adalah memperkasakan kedua-dua pihak. Walaupun namanya daurah wanita, tapi kalau lelaki yang bagus, lelaki yang baik, asal dia tahu je tu tempat daurah wanita ke, ilmu tentang wanita ni dia akan ambil tahu. Sebab apa? Sebab dia adalah penjaga, pelindung kaum wanita. Jadi dia kena sampaikan ilmu tersebut kepada ahli keluarga dia, kepada ibu dia, kepada isteri-isteri dia yang disayangi, kepada anak-anaknya. Jadi tuan-tuan puan-puan, hari ini tajuk kita adalah bagaimana kita boleh mewujudkan, hidupkan aura Al-Quran di rumah. Kita nak menghidupkan aura Al-Quran di rumah. Perkara pertama yang perlu kita tahu, kalau di sini daripada tajuk ini ada dua benda. Satu adalah Al-Quran itu sendiri, dia aura Al-Quran sendiri. Yang kedua adalah rumah. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita lihat rumah ini tempat apa sebenarnya? Rumah ini adalah tempat rehat, tempat tinggal kita kan, tempat kita merajuk, tempat kalau kita sakit kita akan fikir rumah kita. Kemudian di situ juga kita makan minum, kita bermesra dengan ahli keluarga kita, kita baik dengan adik-beradik kita, kemudian saudara mara kita. Jadi di situlah tempat kita mengenal hidup. Dan Al-Quran pula tuan-tuan puan-puan, bila kita sebut Al-Quran, saya petik daripada surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah antara surah yang pertama yang kita akan baca selepas surah Al-Fatihah. Jadi ini adalah surah yang kedua. Tuan-tuan puan-puan, kita dengarkan yang saya baca. Ayat Al-Quran ini bermula, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan Al-Quran dalam bentuk kalamnya yang sangat mulia, dan dalam describe ataupun nak memberitahu kepada kita bahawa Al-Quran ini apa, Alif Lam Mim. Kita mula-mula tak faham kan, Alif Lam Mim, Allah sahaja yang maha mengetahui tentang maksud Alif Lam Mim, dan ia merupakan satu tarikan kepada kita supaya kita boleh tengok apa nak cakap selepas Alif Lam Mim ini. Dan kemudian Allah kata apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah dia kitab yang ini merujuk kepada Al-Quran, la raibah, tidak ada keraguan, fihi, padanya. Jadi maksudnya Al-Quran yang kita sedang bicarakan ini, sama ada auranya, sama ada fizikal kitab yang kita boleh pegang,
sama ada tulisannya yang kita boleh tenung dan renung tuan-tuan dan puan-puan, dia merupakan satu kitab tidak ada keraguan kepadanya. Masya Allah, tak pernah ragu kita ini kalau dapatlah maklumat daripada WhatsApp, apa kita rasa tuan-puan? Kita berasa ragu-ragu kan? Itu maklumat yang ada sekarang ini. Tapi Allah dah sebut dah, Al-Quran ini jangan ragu, jangan ada sedikit pun keraguan. Kalau ada keraguan tuan-tuan perempuan, inilah masanya untuk kita bersihkan segala keraguan tersebut. Dengan kata lain, iman dan kekuatan akidah kita itu tak kukuh lagi. Sebab salah satu daripada rukun iman kita percaya kepada kitab, dan Al-Quran adalah salah satu daripadanya. Allah dah sebut dah, kamu percaya dengan kitab ini dan tidak ada keraguan padanya. Kemudian Allah sebut apa? Hudan lil muttaqin. Fungsi dia sangat-sangat dahsyat dan besar di mana dia merupakan petunjuk. Tetapi petunjuk kepada siapa? Allah siap-siap saring. Allah dah saring dah. Allah dah tapis. Okay, siapakah mereka? Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa ini? Tuan-puan, orang-orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang kehidupan dan hala tuju dia adalah mencari Allah. Bukan orang yang hanya sebut Allah tapi hati lain. Hati niat berbeza kan. Mula sebut Allah, 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 Allah. Tapi niat dia dia nak dunia. Dia nak harta. Dia nak dapat nak dapatkan dia kontrak. Dia nak dapat duit kan. Dia nak dapat peluang. Bukan begitu tuan-puan. Tetapi orang yang bertakwa adalah memang apa yang disebutkan pada lisannya dan apa yang terbit pada hatinya adalah memang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan, bila saya berucap ni, saya bercakap ni sebenarnya banyak benda yang saya kena relatekan juga dalam kehidupan saya. Sebab apa yang kita sebut, apa yang kita katakan adalah satu benda yang bukan berbeza dengan kehidupan kita. Maka saya tujukan segala-galanya ini, majoritinya adalah terlebih banyak menekan kepada diri saya sendiri. Baik tuan-tuan perempuan yang dikasihi, ada satu daripada ayat Quran ini kita tahu bahawa Al-Quran itu sendiri merupakan satu petunjuk yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Baik, seterusnya adalah apakah yang telah ditawarkan oleh Al-Quran. Jadi apakah tawaran-tawaran Al-Quran? Jadi kita tahu Al-Quran ini mempunyai aura petunjuk, aura pembimbing, aura yang kita tidak perlu ragukan lagi. Manakala rumah merupakan satu keperluan. Kesian kita tuan-puan ni kalau tengok orang-orang yang berada di gelandangan, di tepi jalan yang tidak ada tempat tinggal, ya. Kita rasa sangat sedih, kita rasa sangat kesian ya, kepada mereka. Kita tahu sebab rumah ini adalah salah satu daripada package ataupun komponen keperluan kita. Dalam rumah tu yang saya katakan tadi, itulah tempat rehat, itulah tempat perlindungan ya, tempat makan dan minum, tempat kita merawat diri kita daripada sakit dan sebagainya, tempat kemesraan, adanya sakinah, adanya mawaddah, adanya rahmah dan sebagainya. Baik, tawaran Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan yang pertama, kalau di rumah mana yang best? Rumah yang gelapkah ataupun rumah yang bercahaya? Kalau waktu malam, memang kita akan pasti nampak rumah-rumah itu diterangi oleh lampu-lampu dan cahaya. Ya. Kalau waktu siang memang kita tak perlukanlah, kecuali kalau rumah itu di sudut yang gelap. Kita akan tetap guna cahaya. Sebab apa tuan-puan, mata kita walaupun sihat, walaupun boleh melihat, ya, tetapi ada masalah. Masalah dia tidak mampu melihat tanpa cahaya. Betul tuan-tuan puan-puan, cuba kita duduk dekat dalam bilik yang gelap, dalam peti lagi kan, gelap lagi. Lepas tu dah duduk dalam peti yang gelap, dalam bilik yang gelap, masuk pula dalam almari. Dalam almari tutup pula pintu, gelap lagi kan. Dah berapa kali lapis gelap tu. Agak-agak mata kita yang sihat tu boleh nampak ke tak? Tak nampak tuan-puan. Kita hanya boleh nampak hanya apabila ada sedikit cahaya. Jadi mata kita yang sihat ini sebenarnya memerlukan cahaya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ini kita perlukan cahaya. Dan cahaya itu adalah apa? Aura Al-Quran. Cahaya itu adalah datangnya daripada Al-Quran. Tuan-tuan puan-puan, dalam kehidupan seharian kita Allah ajar kita supaya dapat cahaya aura daripada Al-Quran ni. Sehari 17 kali
kita ulang. Dalam surah Al-Fatihah, pada setiap rakaat sembahyang kita, qiyam kita, ya, kita doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada diriku ini jalan yang lurus. Jadi jalan kita tak lurus ke tuan-puan? Lurus sudah kan. Tetapi petunjuk itu petunjuk sewaktu kita nak membuat keputusan, kita nak membuat pemilihan, kita nak jalankan aktiviti kehidupan kita, kita nak beramal, ya. Jadi Allah dah bagi hint pada kita supaya setiap hari kita mesti berusaha untuk mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekali minta petunjuk. Berapa kali kita ulang? 17 kali. 17 kali. Masya Allah kan. Punyalah banyak. Kita makan agaknya berapa kali? Ada 17 kali. Dahsyat tu kalau 17 kali makan je. Tapi ini nak menunjukkan betapa pentingnya petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana petunjuk itu ibarat cahaya. Kalaulah ditakdirkan tiba-tiba blackout kan waktu malam. Blackout tuan-puan, ini saya tak boleh berjumpa tuan-puan. Saya tak boleh berjumpa ni kalau blackout ni, internet terputus, memang confirm data tak ada, jadi kita tak boleh nak bertemu. Cahaya itu sangat penting. Kalau itu baru dekat dalam dunia, tapi kalau cahaya yang terputus itu tuan-puan, Masya Allah, kita tak tahu macam mana hubungan kita terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nak jadi dengan kehidupan kita? Apa nak jadi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Apa nak jadi masa depan kita? Apa nak jadi dengan keluarga kita? Baik tuan-tuan puan-puan, kita terus kembali kepada petunjuk dan hidayah ini. Ada satu surah daripada surah Al-Isra', ya, ayat yang ke-9 tuan-puan. Di sini dijelaskan bahawa Allah memberitahu kita betapa pentingnya Al-Quran. Surah Al-Isra' ayat yang ke-9 tuan-puan, ya. Di mana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Mafhumnya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk yakni jalan yang lebih lurus, dan memberi khabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal salih bahawa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Tuan-tuan puan, Allah bagi tahu kepada kita bahawa Al-Quran ini merupakan petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebab hakikatnya kan tuan-puan, memanglah kita perlukan cahaya, tetapi ada cahaya ini berbagai jenis kan. Kalau contoh dekat rumah kita, ada cahaya yang malap-malap, yang remang-remang kalau kita pakai mentol yang kemerahan. Jadi bila kita nak membaca tu, dia akan sakit pada mata. Ada pula cahaya yang terang benderang, terlalu menghilaukan pula. Tapi aura Al-Quran, tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberitahu bahawa Al-Quran memberikan kita petunjuk dalam bentuk cahaya yang menyeronokkan. Dan Allah sebut di sini, memberi khabar gembira, Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Banyak-banyak jalan ini, ada simpang siur, ya, ada jalan yang sesat, ada jalan yang boleh meletakkan kita kekeliruan, ya, tapi satu jalan ini Masya Allah, jalan yang lurus, iaitulah daripada panduan Al-Quran. Jadi lampu yang menyeronokkan, lampu yang tidak menyilaukan mata kita, lampu yang malap boleh jadi sakit mata, remang-remang kita tak nampak, nak ambil nasi terambil lah pula lauk kan. Jadi kalau kita waktu di meja makan pun boleh menjadi keliru, ya. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita lihat pula di mana dalam surah Al-Isra', tadi kita baca surah Al-Isra' ayat ke-9, kita lihat pula surah Taha ayat 1, 2, 3. Masya Allah, surah Taha ayat 1, 2, 3, di mana ini adalah tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita bersama-sama dengan Al-Quran. Dan surah Taha ayat 1, 2, 3, senang nak ingat, ya. Surah Taha ayat 1, 2, 3 mempunyai sejarah daripada datuk nenek moyang kita, iaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sewaktu Allah campakkan mereka itu ke bumi,
Allah usir mereka daripada syurga, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia dialog yang Allah rakamkan. Kalam Allah yang mulia, Allah rakamkan di dalam Al-Quran, jadi panduan pada kita, jadi ingatan pada kita. Apakah firman Allah Ta'ala dalam surah Taha ayat 1, 2, 3? Tuan-tuan puan-puan, izinkan saya baca. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din aduwwu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Mafhumnya, qala bita, maka keluarlah kamu berdua, minha jami'a, daripada syurga itu bersama-sama. Maksudnya kedua-dua keluar sekali, tak ada yang mana dulu mana tak, keluar terus, ya. Ba'dakum li ba'din adu, kamu akan tinggal di satu lembah dan tempat di mana sebahagian kamu akan muncul menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka seandainya kamu menerima petunjuk daripadaku, faman taba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikutinya, fala yadillu wala yashqa, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sama sekali cilaka. Jadi tuan-tuan puan-puan, tawaran daripada Allah melalui Al-Quran ini adalah satu tawaran yang menyelamatkan kita daripada kehidupan dunia. Maksudnya dunia ini bila campak, macam seolah-olah, cuba bayangkan kita tercampak dalam satu lautan, tuan-tuan puan-puan, yang luas, tidak ada tempat penyelamat kita, kita akan tenggelam timbul, tuan-puan. Sekejap timbul, kita mencari oksigen, mencari udara, mencari kehidupan kita, kemudian kita akan tenggelam balik. Kemudian kita akan timbul balik, tuan-puan. Itu adalah kehidupan dunia. Allah campakkan dengan perkataan qalah bita, ya, bita, maksudnya satu lemparan dan lontaran, ya, lontaran tanpa ada pegangan. Dan kemudian Allah nak bagi tahu bahawa Allah sentiasa melindungi kita, Allah sentiasa menyayangi kita, Allah sentiasa akan menyelamatkan kita, dan selamatnya itu adalah dengan adanya Al-Quran. Adanya Al-Quran, adanya tali pelampung-pelampung yang menyelamatkan kita itu adalah Al-Quran. Tuan-tuan puan-puan, dalam rumah kalau tidak ada pelampung, contohnya lah kalau dalam lautan tak ada pelampung, kita tak selamat. Dalam rumah tuan-tuan puan-puan, kalau kita tidak ada penyelamat, apa berlaku nanti seandainya rumah terbakar? Hangus tuan-puan, sebab kita tak ada alat penyelamat, ya. Dalam rumah kalau tidak ada unsur-unsur yang menggembirakan, rumah itu jadi panas. Walaupun rumah itu luas, kan? Walaupun rumah itu besar, tapi sebab apa? Sebab tidak ada penyelamat, tidak ada penenang di dalam rumah tersebut. Kita sempit, pergi ke dapur, kita jumpa muka dia. Kita nak lalu ke bilik air, kita takut nanti dia ada dekat dalam bilik air. Kan sebab apa? Sebab marah, tak bertegur siapa dalam rumah, satu rumah ni, ya. Jadi panas rumah tersebut. Tapi kalau ada Al-Quran, kita belajar sesuatu daripada Al-Quran, Al-Quran sama sekali tidak membenarkan kita untuk tidak bertegur sapa dan bermusuhan, bertengkar, maka kita akan lembut hati kita, lunak hati kita, cuba cari peluang untuk memaafkan, cuba pujuk-pujuk hati kita untuk berdamai kembali, kan. Pandang suami kita ni padahal semalam baru bergaduh ni, rasa nak orang kata tu cukupkanlah, nak jamakkan sampai 3 hari, kan. Tapi bila ingat balik Allah sebut, kan, Nabi sebut, Nabi ingatkan kita suami itu pintu syurga. Allah sebut lagi bahawa kita perlu bersabar, Allah berserta dengan orang-orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Hati kita jadi lunak, hati kita jadi lembut. Maka kalau begitulah caranya, rumah yang sempit ni, bila ada Al-Quran, aura Al-Quran itu ada, tuan-puan, dia menyebabkan luas. Sebab rasa sempit dengan luas ini, dia berada di mana? Adakah dia berada di saiz rumah ataupun pada hati? Ya, dia mesti ada pada hati, tuan-puan. Pada hati-hati tuan-tuan, hati puan-puan semua, ya. Sebab bila kita ada rasa bengkak, ataupun bengkak ni istilah orang yang macam menyampah, marah, geram. Bila dia rasa bengkak di hati, dia rasa kecewa, tuan-puan, dia pandang orang tu yang jadi sempit, ya. Sebab hati dia sempit, hati dia ketat, hati dia bengkak. Bukan rumah yang bengkak, tapi hati yang bengkak. Jadi bila hati yang bengkak nak berjalan sana sini pun memang sakit lah. Dan bila dah sakit hati, apa jadi? Satu badan sakit, tuan-puan. Itu yang kita pun dapat sakit jantung, kita dapat darah tinggi, ya. Kita sebab selalu marah-marah, kan. Jadi ya, buah pinggang pun sakit, tak kena, ya. Jadi ada, tuan-puan, kalau cuba cek Google,
penyakit psikologi fizikal, dipanggil situ psikologi sakit. Bila psikologi sakit, tuan-tuan pergi ke image, rupa-rupanya tuan-puan sakit lutut, tanda orang jealous. Masya Allah kan. Lepas tu sakit pinggang sebab risau, tak ada duit, sakit belakang. Bila kita tahu tu, kita takut nak cakap kita sakit apa. Sebab apa? Sebab kalau orang tahu psikologi sakit itu kerana hati, perbetulkan hati dulu, baru kemudiannya nanti secara fizikal penyakit kita itu akan sembuh pelan-pelan. Masya Allah. Jadi dia bukan pergi ubat fizikal dulu, tapi pergi ubat ke hati dulu. Jadi kita tengok balik, aku ni high blood pressure. Macam saya ni tuan-puan, adalah pernah kalau mengandung, saya punya masalah kencing manis. Saya tak cakap orang lain, saya cakap diri saya sendiri ya. Lepas tu darah tinggi tuan-puan. Saya kata Masya Allah, ini macam keturunan ni kan. Jadi ayah saya pun ada kencing manis dan sebagainya. Jadi kita kena tengok balik pada diri kita, bagaimana kita boleh membersihkan hati kita daripada perkara ataupun ancaman-ancaman yang boleh menyebabkan kita high blood pressure. Itulah high blood pressure ini kan. Saya reject, ya Allah, high blood pressure. High blood pressure ni orang yang sentiasa macam nak marah, ya, sentiasa rasa tidak puas hati kan. Jadi rupa-rupanya itu kelemahan kita. Allah dah bagi tahu dah, Allah bagi petanda melalui penyakit kita tu. Jadi bila kita tahu dah penyakit kita macam tu, dia membuatkan kita apa? Fikir dulu sebelum nak marah. Dan bila kita nak marah pun anak-anak kita ingatkan, mak jangan marah, mek jangan marah, mek jangan marah, mek. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau kita marah high blood pressure. Mek tenang-tenang aja, mek, tenang-tenang aja. Jadi kita kena memujuk diri kita itu supaya kita tenang, supaya kita tidak mudah marah, supaya kita tidak melenting. Ya? Masya Allah. Jadi kita cerita pasal aura Al-Quran tu, nampak bagaimana Al-Quran boleh bawa kita untuk mengenali siapa diri kita. Subhanallah. Baik tuan-tuan perempuan, seterusnya surah Toha ini, jadi Allah sebut seandainya datang petunjuk daripada Allah, maka barang siapa yang menerima petunjuk Allah itu, mereka tidak akan sesat dan mereka tidak akan cilaka. Di dunia tak sesat, tak cilaka, dekat akhirat juga mereka akan terpelihara, mereka akan terlindung. Tuan-tuan dan perempuan, seterusnya kita pergi pula lihat apakah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tentang surah Toha ayat 1, 2, 3 ni. Ibnu Abbas, Saidina Ibnu Abbas menyatakan bahawa ayat ini merupakan jaminan daripada Allah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengamalkan Al-Quran, dia tidak akan cilaka di dunia dan juga di akhirat. Jadi itu adalah tawaran. Tuan-tuan perempuan, kita ni nak kenal, nak rapat dengan Al-Quran, kat mana agaknya? Tempat yang paling best, tempat yang paling selesa. Kita nak pergi ke tepi tasik ke, nak pergi ke hotel ke, tak ada tuan-puan kan. Tempat dia adalah di rumah, di bilik kita sendiri, dekat ruang tamu, mungkin dekat rumah kita ada perpustakaan kecil, kat situ seronoknya lah. Tuan-tuan perempuan pun tengok kita punya siaran daurah wanita ini pun di rumah mungkin, di pejabat mungkin kan, tempat kerja mungkin. Tuan-tuan perempuan, kita ada tempat ya. Di situlah rumah kita. Kalau pejabat dah jadi rumah nombor 2 kita. Rumah kita di mana kita berada kan, di situlah tempat kita menonton, kita melihat dan kita mengkaji. Jadi rumah. Dan Masya Allah, indahnya rumah-rumah ini apabila disinari dengan ilmu pengetahuan. Sebab Al-Quran ini bila kita baca, kita nak study, memang kita kena perlukan ilmu-ilmu yang banyak. Perbahasan, kaitan dengan ilmu bahasa Arab, ya, kaitkan pula dengan pentafsirannya, dengan balaghahnya lagi kan, dengan sejarahnya lagi, dengan hadis dan sebagainya. Maka bercambahlah Masya Allah ilmu-ilmu yang datang daripada Al-Quran ini. Jadi tawaran yang telah diberikan oleh Allah melalui Al-Quran kepada kita ahli keluarga dalam satu rumah, tawaran kita tidak akan cilaka dan sesat di dunia serta di akhirat. Tuan-tuan perempuan, kita tengok lagi rumah ini adalah tempat rehat kita ya. Dia sebagai tempat rehat, tuan-tuan perempuan, apa yang perlu kita nak? Kita nak tentram, kita nak tenang. Kita tengok surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Saya ulang balik surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Firmanullah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan membaca petunjuk Allah yakni Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan membaca yakni petunjuk Allah Al-Quran, hati menjadi
tentram. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita lihat di sini, kita ada satu perkara yang Allah sebut yang mungkin kita terlupa tuan-puan. Allah sebut perkataan orang yang hati tenteram ini, dia ada satu kualifikasi dia, kelayakan dia. Kelayakan dia adalah dia beriman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Sebab ternyata tuan-tuan puan-puan, orang yang nak mendengar tajuk ini, menghidupkan aura Al-Quran di rumah, nak dengar tajuk tentang aura Al-Quran di rumah, yang terpikat dengan tajuk aura Al-Quran di rumah, yang pilih tajuk aura Al-Quran di rumah adalah orang yang hatinya cintakan keimanan. Orang yang kehidupan dia, hala tuju target dia adalah keimanan. Sebab itu Allah panggil dia dengan penuh kasih sayang. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dia akan sentiasa mengerti bahawa hati dia itu tenang bila dia mengingati Allah. Ala bi dzikrillah. Allah ulang balik. Bukankah dengan mengingati Allah tatma'innul qulub, akan menenangkan jiwa-jiwa. Jadi rumah itu adalah tempat yang tenteram kan. Kalau kita jauh pergi kan, kita pergi ke mana, ke Syria ke Turki ke mana-mana tuan-puan, dia tak sama walaupun rumah kita ni pondok dulu. Tak sama kan, sana best tapi sekejap aja. Yang kita ingat rumah kita lagi. Tempat tinggal kita, tempat tidur kita, kan tempat kita jumpa mak dan ayah kita. Di situ adalah tempat kenangan yang sangat-sangat bermakna dan bernilai dalam diri kita. Dan Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, disambung atau ditambah pula dengan apa? Dengan apabila kita hidup dalam rumah kita ini dihiasi dengan Al-Quran. Rumah itu ada Al-Quran, maka bertambah-tambah seronoklah kan. Jadi kita lihat betapa hebatnya aura Al-Quran. Dia bukan sahaja menenangkan, tapi rumah yang sempit pun dia menjadi bahagia. Rumah yang sempit kerana Al-Quran akan jadi lapang dan juga luas. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, bila sakit kita ingat tengok rumah. Aura di rumah ini, apa yang boleh kita dapatkan aura Al-Quran. Bila sakit kita akan ingat rumah. Jadi Al-Quran adalah penawarnya tuan-puan ya. Jadi secara fizikal kita sakit, surah Al-Isra ayat 82, cuba kita lihat. Ini surah Al-Isra ayat 82. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi ubat ataupun penawar bagi manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran ini rupanya penawar. Itu yang penawar hati kita tu kan. Kita nak marah-marah sangat kan. Kita pun teringat marah ini sifat syaitan. Kemudian Allah sebut syaitan ini aduwwul lakum. Oh, musuh bagi kamu. Kita pun terus, selamatkan diri kita. Jangan ikut perangai syaitan. Kita akan terus lunak tuan-tuan. Kita akan terus lembut. Kita tahu bahawa marah ini datang daripada syaitan, dan bila kita diingatkan bahawa ini perangai syaitan, kamu jangan ikut, tahan-tahan sebab syaitan sedang menggoda kamu. Kita akan mudah tersedar. Kita akan mudah insaf. Jadi itulah dia antara peranan yang dibawa oleh Al-Quran. Tawaran daripada Al-Quran adalah tawaran berupa penyembuhan dan juga rawatan daripada penyakit, khususnya penyakit-penyakit hati. Baik, seterusnya tuan-puan, daripada keseluruhan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, saya nak simpulkan dengan kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan manusia sangat-sangat memerlukan petunjuk Al-Quran. Lebih daripada keperluan mereka terhadap makan dan minum. Kenapa kan ni? Kenapa kita memerlukan Al-Quran ni lebih daripada makan dan minum? Sebab makan dan minum ini kita cuma 2 atau 3 kali sehari. Paling maksima pun tuan-puan 6 kali sehari. Ya, yang itu yang duduk kat hotel lah tu. Tapi kita sekarang nak duduk kat hotel pun tak boleh kan dalam PKPP ni kan, PKPP ni ya. Jadi kita tak boleh duduk dekat hotel sangat, nak mandi dekat swimming pool pun tak boleh sangat kan tuan-puan, sebab dia public yang perlu kita jaga kesihatan dan keselamatan kita. Jadi 6 kali maksima itu kalau kat rumah kita tu lah yang tahan, ada chef sendiri kan, yang masak, duk makan aja. Tak ada masak, makan biskut. Tak makan biskut, makan roti ya. Jadi makan saja 6 kali sehari. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa keperluan kita kepada Al-Quran, keperluan kita kepada petunjuk Al-Quran ini lebih daripada itu. Dia kata sedangkan petunjuk Al-Quran ini ibarat setiap helaan nafas yang diperlukan
setiap saat. Jadi setiap saat kita perlukan Al-Quran, tuan-puan. Cuba bayangkan, dan bilakah, bayangkan ni, bila agaknya kali terakhir kita membaca Al-Quran. Jadi kalau ada yang kata baru je baca Al-Quran ni Ustazah, sebelum tengok kuliah Duha Ustazah, Masya Allah, tuan-tuan perempuan sangatlah berbahagianya. Saya tak sempat baca Al-Quran Ustazah, ni kerja berlambak ni atas meja ni. Allahu Akbar kan. Jadi memanglah kalau tak sempat tu kita usahakan tuan-puan, mungkin kita boleh pasang ayat-ayat Al-Quran. Nanti kita pergi kepada kaedah ataupun cara ya bagaimana kita nak menghidupkan Al-Quran itu dalam rumah kita. Tu teknik dan kaedah. Ini baru kita tahu tawaran-tawaran saja yang telah diberikan oleh Allah melalui Al-Quran. Jadi rupa-rupanya Imam Ahmad bin Hanbal ini tuan-puan, Imam Ahmad bin Hanbal ini dia sangat bijak. Dia dipenjarakan beberapa tahun hanya kerana dia berani melawan pemerintah, dan disebut bahawa Imam Ahmad bin Hanbal ini dalam riwayat kakinya lumpuh kerana dia menahan torture ataupun seksaan di dalam penjara. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ini bila dia belajar tuan-puan, dia punya mahsyuknya, dia punya khusyuknya sampai bila ada ular jatuh sebahagian mengatakan ular itu jatuh dekat atas belakang dia, di badan dia, di kepala dia. Ada yang kata jatuh di atas riba dia. Tapi oleh kerana pada waktu itu dia sedang membaca menghayati Al-Quran, kawan-kawan dia dalam kelas semua dah lari bertempiaran keluar lari. Tapi dia duk khusyuk ni boleh sempat pula lagi membaca Al-Quran. Ada ular, dia tak berganjak. Kerana apa? Kerana hati dia tenggelam dengan bacaan Al-Quran. Sangat luar biasa Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa petunjuk daripada Al-Quran ini ibarat helaan nafas kita. Betul tuan-puan? Sebab petunjuk Al-Quran ini adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kalaupun kita tidak mengambil kelebihan daripadanya, tapi dia ibarat roh dalam rumah kita ini. Dia menghidupkan kita. Sebab kerdipan mata kita tuan-puan, kita kedip mata kita. Kemudian kita tarik nafas itu semua. Dia tidak akan berlaku melainkan daripada bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan petunjuk Allah kepada seluruh anggota tubuh badan kita. Melainkan daripada arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita keseluruhannya. Baik, tuan-tuan perempuan, kita nak tengok apakah yang terjadi pada rumah kita apabila Al-Quran dibacakan di dalamnya. Saya tak sebut Al-Quran diletakkan di dalamnya, tapi saya sebut apabila Al-Quran dibacakan, ada tilawah Al-Quran di dalamnya, ada lantunan Al-Quran di dalamnya. Yang ni tuan-puan kita kena buat jadual baca Al-Quran. Kalau boleh setiap kali lepas habis solat, kita bacalah barang satu muka ataupun dua muka. Yang macam kita buat dalam bulan Ramadan yang lepas tu kan. Kita sambung tuan-puan sewaktu selepas Ramadan. Ini masih lagi dalam bulan Syawal. Okay, kita teruskanlah hubungan kita dan keakraban kita dengan Al-Quran. Baik tuan-tuan perempuan, ada dua perkara yang terjadi apabila kita sentiasa membaca Al-Quran dalam rumah kita. Nombor satu, rumah kita ni dia macam benda mati, dia material, dia batu, terdiri daripada papan-papan kan. Dia sebenarnya benda mati tuan-puan. Rumah yang lama ditinggalkan, rumah tu orang kata akan jadi rumah berhantu. Rumah yang lama ditinggalkan akan reput tuan-puan, dimakan anai-anai, berbanding dengan adanya orang yang hidup dalam rumah tersebut. Orang yang hidup dalam rumah tersebut, walau macam mana buruk pun rumah itu macam seolah-olah berseri bila adanya manusia ataupun orang tinggal dalam rumah. Tapi bila ditambah dengan pembacaan ayat Al-Quran, rumah yang nampak memang asalnya adalah benda-benda mati, terdiri daripada benda-benda mati, tapi apabila dibacakan Al-Quran dalamnya, dia seolah-olah rumah yang bernyawa, rumah yang hidup. Rumah yang bernyawa, kalau kita tahu tadi manfaat rumah, tempat kediaman, tempat merawat lagi, tempat berkumpulnya kasih sayang dan sebagainya tuan-puan. Kalau ada roh, ada nyawa, maka dia akan menghidupkan pula, bukan saja setakat di dalamnya tetapi di sekeliling. Masya Allah. Itu kelebihan rumah yang ada roh. Orang yang datang singgah ke rumah kita tuan-puan, dia akan rasa berbeza. Dia akan rasa berbeza sebab rumah ini adalah rumah yang hidup. Rumah yang sentiasa dibacakan Al-Quran. Dia ada aura dia tersendiri. Dia rasa seronok, tak nak balik lah.
Kan kadang-kadang biasa kalau yang ada rasa aura ini orang yang tua, ya, kemudian orang yang muda ataupun kanak-kanak. Di kanak-kanak pun seronok duduk. Macam kadang-kadang pernah kan dekat satu rumah tu tak nak balik lah pula. Ya. Sebab apa? Dia seronok. Rumah kecil aja tapi seronok. Tuan rumah pun bukannya hidang apa. Kopi dengan biskut kering. Tapi dia makan punya lah sedap kan. Sebab apa? Aura dalam rumah. Dia masak nasi sikit tapi semua rasa kenyang. Makan satu sendok pun kenyang dan rasa nikmat makan. Ini berbanding dengan wow, masak berperiuk-periuk tapi Masya Allah membazir lah pula. Tak sedap lah pula. Sekejap saja basi. Ya Allah ya Tuhan, ini yang kita tidak mahu aura-aura sebegini. Baik tuan-tuan perempuan, rumah ini benda mati. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis riwayat At-Tirmizi daripada Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu seperti kubur. Jadi kubur ini adalah tempat tinggal juga, tapi tempat tinggal orang yang telah meninggal dunia. Tempat tinggal orang mati. Dan Nabi dia mengaitkan bahawa rumah ini, rumah sama. Rumah kubur dengan rumah kita lebih kurang sama tuan-puan. Sebab dia adalah rumah tempat tinggal. Yang berbeza apa? Yang tinggal di dalam itu. Maka yang tinggal di dalam itu bila tidak membaca Al-Quran, dia sama macam rumah kubur yang penghuni di dalamnya tidak tahu membaca Al-Quran ataupun bukan tidak tahu, tidak boleh membaca Al-Quran. Mereka nak baca Al-Quran tapi tidak dibenarkan oleh Allah. Sebab Allah kata apa? Tarikh luput sudah. Expired sudah. Di rumah kita ni yang belum expired lagi, yang kita semua masih hidup, maka kita harus membaca Al-Quran. Tuan-tuan perempuan, Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, inna syaitana yafirru minal baiti taqra'u bihi suratul Baqarah. Yang bermaksud, syaitan akan lari meninggalkan rumah-rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni apa tuan-puan? Surah Al-Baqarah adalah surah di dalam Al-Quran. Jadi kenapa syaitan ni lari bila dibacakan surah Al-Baqarah? Pertama, sebab surah Al-Baqarah itu paling panjang tuan-puan. Paling panjang. Maksudnya kita memerlukan tempoh yang panjang untuk menghabiskan surah Al-Baqarah. Jadi bila tempoh yang panjang, maka dalam rumah itu sentiasa berkumandang ayat-ayat Al-Quran. Saya bila sebut ini, saya teringat ya, isteri kepada Khalifah Harun Ar-Rashid tuan-tuan. Dia memang mengupah dia punya hamba ataupun jariah dia untuk baca 24/7. Tuan-puan faham ya, 24/7? Saya sebut 24 ni adalah 24 jam. 7 adalah 7 hari seminggu. Bermaksud setiap detik jariah dia ini, dia ada circle ataupun dia ada halaqah di mana beberapa puluh, 20 orang jariah ditugaskan untuk membaca Al-Quran. Jadi seorang habis baca Al-Quran, sambut lagi dengan seorang. Habis seorang baca Al-Quran, sambut lagi orang lain. Habis baca Al-Quran, sambut. Jadi bacaan Al-Quran itu sentiasa disambut. Siapa yang mengurus ini tuan-puan? Yang mengurusnya adalah isteri kepada Harun Ar-Rashid. Ya, itulah Siti Zubaidah. Kita kenal sebagai Siti Zubaidah. Pernah dengar kan Ain Siti Zubaidah yang di Tanah Suci tu? Dia juga buat mata air, ya. Dia buat tali air untuk memudahkan urusan mereka yang mengerjakan umrah dan juga haji. Tuan-tuan puan, jadi nak ceritanya bahawa bila Allah pilih sebut surah Al-Baqarah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut surah Al-Baqarah sebab dia yang paling panjang dan kita juga perlukan banyak masa untuk membaca surah Al-Baqarah. Selain daripada itu, surah Al-Baqarah ini dia membongkar personality dan sikap-sikap perangai-perangai orang-orang yang beriman. Dia membongkar lagi perangai orang-orang yang munafik, perangai kaum Yahudi ya, dan sebagainya. Di situ juga terletak ayatul kursi ya. Di situ juga terletak 2 ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah yang diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala direct kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perantaraan Jibril alaihissalam. Jadi daripada mana? Dalam surah Al-Baqarah tu banyak lagi. Kita bukan nak cerita pasal surah Al-Baqarah, tapi kita nak cerita bahawa rumah itu sentiasa dibacakan ayat-ayat Al-Quran.
Al-Quran. Jadi Nabi sebut Al-Baqarah, baru kita tahu, oh surah Al-Baqarah surah yang paling panjang. Surah yang paling panjang maksudnya dia perlukan ada usaha, daya, jadual di mana kita sentiasa membacanya, ya, dengan tempoh yang panjang. Dan di dalam hadis yang sama, dia memberitahu kita apakah lagi yang terjadi pada rumah kita seandainya kita membaca Al-Quran padanya. Baik, yang pertama tadi, rumah tersebut ada roh. Ada roh. Dan yang kedua, rumah tersebut tidak didekati oleh syaitan. Ya. Jadi syaitan diusir daripada rumah-rumah yang padanya dibaca Al-Quran. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi, jadi kita nak lihat dia ni manfaat tilawah Al-Quran di rumah. Di mana firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-52, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Jadi yang mafhum dia, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, yakni roh Al-Quran dari perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Alkitab, yakni Al-Quran, dan kamu juga tidak mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi Allah sebut وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Jadi Allah sebut Al-Quran itu sebagai roh. Jadi kalau kita baca Al-Quran dalam rumah kita, maka kita sedang menghidupkan roh dalam rumah, dan roh itu datang daripada Al-Quran. Ya. Kemudian diusir syaitan. Tuan-tuan perempuan, firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat yang ke-6. Surah Fatir ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Mafhumnya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah dia musuhmu, kerana sesungguhnya syaitan itu mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi tuan-tuan perempuan, di sini Allah mengarahkan kita untuk iktiraf dan isytihar bahawa syaitan ini adalah musuh kita. Jangan berkawan dengan syaitan. Jadi kalau tak berkawan dengan syaitan macam mana? Janganlah buat perkara-perkara yang syaitan suka. Apa yang syaitan suka? Syaitan suka kalau kita tak baca Al-Quran. Satu. Jadi kalau kita tidak baca Al-Quran, maka kita sedang membina hubungan silaturahim dengan siapa tu? Dengan syaitan. Syaitan suka apa tuan-puan? Syaitan suka bila kita bergaduh. Maka dalam rumah kita apabila kita bergaduh, maka syaitan yang tinggal, roh Al-Quran lari. Ya, sebab roh Al-Quran datang, syaitan pergi. Kan? Jadi bila fa'idha ja'al haq, bila datang kebenaran, fazahaqal batil, yang batil ini akan pergi. Maka bila datang Al-Quran, roh Al-Quran dalam rumah kita, syaitan akan pergi automatik. Tapi kita pula yang menghubungkan silaturahim, kita baling tali kita kepada syaitan. Kita baling tali kita kepada syaitan tuan-puan, maka syaitan pun datang. Jadi caranya adalah apa? Bila kita bergaduh, kita bertengkar, suka cari pasal. Ya? Suka cari pasal nak bergaduh. Ada je hal. Tengok keburukan anak, keburukan suami, keburukan pasangan kita. Ada je keburukan. Keburukan dalam rumah ni, salahkan orang lain, salahkan itu, salahkan ini, salahkan sepupu sepapat kita, salahkan ibu mertua kita, semua salah. Jadi syaitan pun suka tuan-puan. Wujudlah aura syaitan, bukan aura Al-Quran. Wal'iyazbillah. Baik tuan-puan, apa lagi yang syaitan suka? Syaitan suka apabila kita melayan dia. Layan apa? Bisikan was-was dia. Jadi bila bisikan was-was, kita nak sembahyang tak jadi, kita nak baca Al-Quran tak jadi, sebab kita layan. Kan? Kita duduk dekat dalam tandas berjam-jam tuan-puan sebab kita layan. Kita layan, jadi syaitan pun duduklah bersama dengan kita. Sebab memang dia kalau tak boleh masuk dalam rumah tuan-puan, dia akan berusaha sehabis baik untuk menyelit juga masuk dalam rumah. Sebab dia ada satu pasukan syaitan ini yang namanya Dasim. Dasim dia duduk di luar pintu rumah kita. Kalau kita tak bagi salam kepada rumah tersebut sama ada orang ataupun tak, dia akan terus bertinggik dekat bahu kita ini masuk ke dalam rumah.
Dan bila masuk dalam rumah, dia akan ikut. Apa yang kita makan, dia pun makan. Apa yang kita buat, dia pun menumpang, tuan-puan. Ya. Jadi bila kita tak baca Al-Quran, lagilah best bermaharaja lela dia di dalam rumah kita. Tuan-tuan, puan-puan, jadi makanya janganlah kita bergaduh dengan ahli keluarga kita. Ya. Okey, sama juga. Syaitan suka apa? Syaitan suka apabila kita masuk dalam rumah tak bagi salam kita. Syaitan suka apabila kita membazir. Ada pembaziran dalam rumah, kita sebenarnya sedang bagi ruang, buka pintu kat syaitan. Tak, buka pintu. Sebab membazir, ada pembaziran. Tapi kalau kita rajin bersedekah, syaitan lari. Ya. Sebab tu bila kita kena wujudkan aura Al-Quran dalam rumah. Jadi aura Al-Quran bukan setakat kita hanya membacanya, tapi beramal dengannya. Sebagaimana yang Ibn Abbas sebut kan, dua benda. Kita baca Al-Quran dan kita mengamalkan Al-Quran, maka kita tidak sesat, tidak celaka di dunia dan juga di akhirat. Baik. Jadi seterusnya manfaat ini sangat besar. Dan kemudian tuan-tuan perempuan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-169. Nampak surah Al-Baqarah pun dia membongkar perangai-perangai dan sikap-sikap syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Apa yang dibuat kerenah syaitan ini? Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Imam Al-Munawi dia menjelaskan bahawa termasuklah makna dalam hadis yang daripada riwayat Tirmizi ini dan juga ayat Quran tadi bahawa syaitan dia berputus asa daripada berusaha untuk menyesatkan para penghuni rumah apabila di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah dan juga ayat-ayat Al-Quran. Kerana bila nak baca surah Al-Baqarah ini, apa yang perlu kita ada? Satu keluarga ni bila nak baca surah Al-Baqarah, apa yang dia perlu ada tuan-tuan perempuan? Dia perlu ada keazaman dan usaha. Jadi Imam Munawi kata, kalau kita baca surah Al-Baqarah ni, usahakan macam mana pun, baca juga surah Al-Baqarah di rumah kita. Maka di situ usaha tu sendiri menakutkan syaitan. Keazaman kita sendiri itu dia membuatkan syaitan dia berputus asa. Jadi bacalah surah Al-Baqarah dalam rumah kita. Bacalah tuan-puan, kalau boleh setiap hari lagi bagus. Kalau tak boleh seminggu sekali tuan-puan kita baca kan. Jadi kita tukar-tukarlah. Minggu ni surah Al-Kahfi, minggu depan hari Jumaat kan surah Al-Baqarah sebab di Kelantan cuti hari Jumaat kan. Jadi waktu tu kita boleh ni dan pasangkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, pasangkan radio. Tapi kalau yang paling elok adalah kita baca. Dia baca sikit-sikit dia sebab dia perlukan keazaman. Maka keazaman dan usaha tersebut bila kita berkumpul nak baca surah Al-Baqarah ini, syaitan akan lari. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan perempuan, seterusnya ni ada dalam petikan hadis ya, saya baca mafhum dia. Oleh kerana itu Rasulullah SAW mengajarkan petunjuk kebaikan kepada umatnya berkenaan dengan rumah selain membaca surah Al-Baqarah untuk mengusir syaitan darinya kerana keburukan yang timbul dari godaan-godaan syaitan ini. Misal yang lain adalah zikir ketika masuk ke dalam rumah. Jadi daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang masuk ke dalam rumahnya dan menyebut nama Allah ketika masuk itu dan ketika makan, pada waktu itu syaitan akan berkata kepada teman-teman dia tim geng siapa nama dia tadi? Geng Dasim ya. Dia akan berkata dengan kawan-kawan dia, tak ada tempat kita menginap dan tempat kita makan hari ini. Jadi hari tu tak ada tempat dia menginap, tak ada tempat makan. Tapi seandainya dia masuk ke dalam rumahnya, dia tidak menyebut nama Allah dengan bismillah ataupun dengan salam, maka dia kata kalian boleh menginap di rumah ini. Ya. Dan bila dia makan, dia tidak membaca nama Allah ataupun tidak sebut, maka syaitan akan memberi isyarat kepada geng-geng dia untuk sama-sama turut makan sama dengan ahli rumah tersebut. Baik tuan-tuan perempuan, jadi itulah dia kelebihan ya, apa yang terjadi pada rumah kita apabila kita membaca Al-Quran di dalamnya. Ya, kita menghidupkan aura Al-Quran. Dua perkara, nombor satu, roh Al-Quran akan muncul dalam rumah tersebut dan orang-orang yang beriman akan merasakan aman, tenteram, seronok berada di rumah tersebut. Dan yang kedua adalah rumah tersebut jauh daripada syaitan. Masya Allah, itu yang kita nak. Baik, sebagai pemimpin keluarga atau ketua keluarga,
atau sebagai pembantu kepada pemimpin keluarga. Sebab kita ni daurah wanita tuan-puan ya, saya ucapkan tahniah kepada seluruh ahli jawatan kuasa penggerak bagi daurah ini ya, daripada unit urus setia kebajikan ya, pembangunan wanita Kelantan. Saya ucapkan tahniah kerana kalian memang bersungguh-sungguh hendak menghidupkan rumah-rumah di seluruh negeri Kelantan. Malah dengan adanya majlis seperti ini, bukan setakat negeri Kelantan sahaja, seluruh dunia. Tadi sebelum kita live, sebelum kita bersiaran langsung ini, sahabat saya Ustaz Anwar, dia ada bagi tahu, Ustazah, dunia ni kecil ya. Saya jawab balik, siapa kata dunia ini besar? Kan? Dunia ini ada teknologi tuan-puan, Masya Allah, yang membuatkan dunia ini kecil. Walaupun saya berada di Selangor, saya seperti berada di dalam rumah tuan-tuan dan puan-puan. Boleh rasa tak kan? Dan saya pun merasakan bahawa tuan-tuan dan puan-puan sekarang berada di dalam rumah saya ni. Kita seolah-olah rasa sangat dekat, dan ini adalah nikmat ukhuwah yang Allah telah berikan. Dan tuan-tuan puan-puan, jangan kita pandang sia-sia remeh dengan ukhuwah nikmat yang Allah berikan ini. Ya, kita teruskan hubungan, kuatkan ukhuwah ni dengan kekuatan ilmu, keimanan kita, saling menghargai, saling menghormati. Jangan sesekali kita pula berukhuwah dengan syaitan ya. Jadi Allah dah sediakan satu kemudahan bagi kita ni nak berhubung baik, berukhuwah dengan orang-orang yang baik seperti tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita berhubung ukhuwahlah dengan orang yang mencintai ilmu, pencinta-pencinta ilmu, pencinta taman-taman syurga di atas dunia ini, berbanding dengan kita membina ukhuwah dengan syaitan. Baik, tuan-tuan puan-puan, sebagai ketua-ketua keluarga, sebagai pimpinan yang bertanggungjawab di dalam rumah-rumah kita, maka ingatlah ini firman Allah Ta'ala tentang tanggungjawab kita. Apakah tanggungjawab kita? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman. Tengok sekali lagi, orang-orang beriman. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi kita harus pelihara mereka, keturunan kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu cicit kita, menantu kita tuan-puan. Kita harus pelihara mereka, dan tidak ada pemeliharaan yang paling baik, perisai yang paling baik berbanding Al-Quran ya. Okey. Baik, di sini mari kita lihat apakah antara cara-cara yang boleh kita praktiskan ya bersama dengan anggota keluarga kita agar kita boleh bersemangat ya membaca Al-Quran dan menghidupkan aura Al-Quran dalam rumah kita. Nombor satu tuan-tuan puan-puan adalah kita harus membaca dan belajar Al-Quran. Ada kan sesi ataupun kelas Al-Quran di rumah. Bukan untuk orang-orang kat luar saja tak, yang terlebih utamanya adalah ahli keluarga kita. Walaupun mungkin anak-anak kita dah besar tuan-puan, tapi kita adakan disiplin dan jadual bila anak kita menjejakkan kaki dalam rumah kita sahaja. Setiap maghrib, antara maghrib dan isyak sebagai contoh, itu adalah jadual khas di rumah. Siapa-siapa yang datang, walaupun dia tetamu, dia akan duduk mendengar kita dan keluarga kita membaca Al-Quran. Ya, okey, baik, itu yang pertama. Sebab apa? Sungguh ada hadis mengatakan bahawa orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Jadi hidupkan ini dalam rumah kita. Dan yang kedua tuan-puan adalah kita cuba membimbing ahli keluarga kita itu dengan membaca Al-Quran. Cara yang paling mudah Imam Ahmad bin Hanbal buat, dan cara ini yang paling disukai oleh anak-anak kecil pun suka, yang kita yang dah dewasa ni suka. Sebab tu kita akan ikut rancangan-rancangan yang ada corak seperti ini. Rancangan seperti apa tu tuan-puan? Ya, kaedah seperti apa tu? Kaedah dia seorang baca, yang lain ikut. Jadi satu baca kuat, yang lain ikut. Sebab tu sama kan bila kita tengok dekat TV ada rancangan-rancangan membaca Al-Quran. Saya tengok Masya Allah ramainya lah yang telefon beratur. Kan dulu ada yang tua-tua je yang baca. Sekarang ni anak-anak kecil pun sama baca ya. Kita rasa macam seronoknya kan. Dia buka TV je dan berkumandang ayat Al-Quran tu, kita kat rumah ni pun sama. Kalau tak ada siapa yang boleh menuntun kita tuan-puan, membimbing kita untuk baca Al-Quran macam tu, kita boleh. Sebab di Facebook banyak. Ya, Facebook ada banyak kelas-kelas Al-Quran, kelas-kelas Taranum ada, kelas-kelas tajwid pun ada. Jadi kalau kita tak pandai nak mengajar sangatlah anak-anak kita ni, belikan
berikan sahaja contoh internet tapi kawal penggunaan masa je. Kita tengok jadual bila ustaz ini ajar taranum, bila jadual ustaz ini tajwid kan. Jadi kita pun pasang duduk sama-sama, kita pun belajar. Anak-anak kita akan tengok mak dah tua pun mak belajar. Dia akan dapat semangat baru. Dia kata, dah tua mak pun belajar. Tak boleh jadi ni, aku yang muda ni memang kena lagi lah belajar. Jadi kita kena duduk bersama. Jangan raja anda dah pergi belajar. Kita pula tak belajar kan. Padahal anak tahu tu sebutan mak pun tak betul lagi. Baik, jadi jadilah keluarga itu adalah ahlul Quran. Masya Allah. Baik, seterusnya yang ketiga, ini Imam Ahmad bin Hanbal dia buat macam tu tuan-puan. Dia baca sikit, kemudian yang lain ikut. Yang ketiga adalah kita boleh mengadakan perlombaan ataupun kita buat peraduan, pertandingan dengan ahli keluarga kita, siapa yang membaca ataupun menghafal surah-surah. Jadi bila siapa yang dah hafal surah Al-Baqarah sebagai contoh, okay, mari kita melancong. Contoh lah tuan-puan kan. Mari kita pergi umrah sebagai contoh. Jadi itu dahsyatlah tu kalau mak ayah boleh buat kan. Jadi kalau kita buat lagi, tengoklah apakah hadiah yang kita nak bagi. Sebab kadang-kadang kita tak ada sebab nak bagi kan. Kita bagi je hadiah tu ke anak. Anak minta itu, kita bagi. Anak minta ni, kita bagi. Dia nak laptop, kita bagi. Dia nak motor, kita bagi kan. Cuba letak sedikit syarat. Okay, habiskan surah Al-Mulk, hafal Al-Mulk, hafal Yasin, hafal Al-Waqi'ah, mak belikan motor. Kan? Kita janji begitu. Jadi mudah-mudahan itu menjadikan satu usaha kepada anak-anak kita supaya dia dekat dengan Al-Quran. Ya. Baik, seterusnya tuan-puan adalah kita memotivasikan anak-anak kita ini dengan memberi hadiah. Tadi beri hadiah juga tapi dalam bentuk pertandingan. Yang ini kita memotivasikan mereka dengan beri hadiah seandainya dia membaca Al-Quran, dia rajin tanpa kita suruh. Jadi bila pagi-pagi kita tengok anak kita baca Al-Quran kan, kita pun bolehlah tuan-puan ambil duit bagi kat dia. Ya. Jadi ini ada satu kisah di mana Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dia cerita dalam satu generasi ulama salaf yang bernama Ibrahim bin Adham. Ya, Ibrahim bin Adham ni dia cerita macam mana bapa dia, ayah dia ini mendidik dia. Dia kata, ayahku selalu berkata kepadaku, wahai anakku, tuntutlah ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Ini dia bagi contoh sebagai ilmu hadis. Setiap kali kamu mendengar hadis, maka hafallah. Setiap kali kamu mendengar hadis tu, hafallah. Dan setiap hafalan kamu, aku akan berikan kepadamu 1 dirham. Jadi setiap kali hafal, setiap kali hadis dia hafal, dia akan dapat duit. Daripada siapa? Ayah dia. Jadi ayah dia tu yang memberikan semangat kepada dia untuk membaca Al-Quran, dan yang ni di konteks ini adalah hadis. Jadi dia pun kata, aku pun menuntut ilmu hadis, aku pun menghafalkannya dan aku termotivasi, terinspirasi daripada apa yang telah ditawarkan oleh ayahandaku. Tuan-tuan perempuan 1 dirham ni tahu tak berapa ringgit Malaysia sekarang? Ringgit Malaysia. Saya ada cari sikit tadi, tengok kan. Berapa 1 dirham ni dia punya nilai dia. Rupanya nilai dia adalah RM20. Masya Allah, kita ni tak sampai RM20 lah kalau kita nak upah betul tak anak-anak kita tuan-puan kan. Dia baca dengan secara apa orang kata tu volunteer. Dia boleh tentukan, dia tabung khas bila menghafal Al-Quran. Jadi kita boleh letakkan dalam rumah kita itu tabung bila dia hafal surah, dia hafal ayat-ayat Al-Quran, mungkin dia hafal hadis kan. Jadi dia pun dapat duit. Jadi kita nak bagi 1 dirham pun boleh, kita nak bagi RM1 pun boleh. Itu terpulang kepada bagaimana persetujuan yang kita buat dengan anak-anak kita. Jadi Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan. It's 11 o'clock. Itulah dia sebahagian daripada apa yang kita boleh lakukan, dan akhir sekali perkara yang kita boleh lakukan adalah kita duduk bincanglah dengan anak-anak tuan-puan. Duduk bincang bersama dengan anak-anak, kita ceritakan tentang keutamaan dan juga kelebihan Al-Quran. Tunjukkan pada anak-anak supaya dia tahu bahawa Al-Quran ini sangat-sangat bernilai, dan jadikan Al-Quran sebagai sahabat karib. Saya tuan-puan nak kongsikan satu petua yang saya dengar daripada Ustaz Fahrul Juwoi. Pernah dengar kan? Ustaz Fahrul Juwoi. Ustaz Fahrul Juwoi kata, kalau kita nak bagi supaya perasaan kita ini ada hubungan keterikatan dengan Al-Quran, pilih satu Al-Quran saja. Pilih satu Al-Quran itu, kita pilih, kemudian bila beli dan bila beli bawa balik,
ajar anak-anak kita ini bercakap dengan Al-Quran. Kita sebut, wahai Al-Quran, kitab yang mulia yang menghimpunkan kalam-kalam Allah yang maha hebat. Sesungguhnya kerdilnya aku tanpamu Al-Quran. Izinkanlah aku pada hari ini nak bersahabat denganmu Al-Quran. Jangan tinggalkan aku waktu aku dalam kesusahan atau aku leka. Ingatkanlah aku seandainya aku lalai. Wahai Al-Quran, engkau adalah sahabatku yang paling mulia. Temanilah di saat aku berada dalam kegelapan. Dan berikanlah aku kesedaran. Berikanlah aku keimanan yang kuat. Kurniakanlah aku kekuatan untuk menempuh segala masalah dan cabaran. Penyelesaian pada segala masalah. Dan lunakkanlah jiwaku. Jadi bila kita sebut dengan Al-Quran ini, kita sebut dengan kalam Allah, tuan-tuan kan? Kalam Allah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak berkawan dengan kalam-kalam Allah. Kalau kita nak katanya dalam bahasa sekarang ni kan, kita nak berkawan dengan nasihat-nasihat, kata-kata hikmah, begitu. Kita nak bersahabat dengan kalam Allah, kata-kata yang sangat ada mukjizat, dan Al-Quran ini adalah satu-satunya mukjizat yang boleh kita sentuh, yang boleh kita pegang hari ini. Kalau mukjizat Nabi Daud meninggal dunia, dia bawa dah. Nabi Daud wafat ni kan, dia bawa dah mukjizat bersama dengan dia. Begitu juga dengan Nabi Musa, mukjizat dia tongkat. Kita tak boleh nak pegang pun tongkat tu kan. Jadi mukjizat Nabi Ibrahim dan sebagainya, kita tak nampak mukjizat tu. Tapi pada hari ini, mukjizat yang kita boleh pegang, kita boleh simpan, kita boleh peluk, kita boleh cium, tuan-tuan. Kita boleh tatap, kita boleh baca. Nabi tinggalkan mukjizat itu untuk kita, iaitulah Al-Quran. Jadi kita ajak ahli keluarga kita untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan Al-Quran, berkawanlah dengan Al-Quran, dan kita minta daripada Allah supaya Al-Quran ini menjadi peguam kita di hari akhirat nanti di padang mahsyar. Baik tuan-tuan puan-puan, alhamdulillah telah selesai Jadi urusan kita selama 1 jam ini, saya dengan rendah hati saya mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Jadi mudah-mudahan setiap poin setiap butir bicara ini memberi manfaat kepada tuan-tuan puan-puan dan juga kepada saya sendiri, dan kita sama-samalah mengamalkannya sedikit demi sedikit. Kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. Kita mulakan daripada langkah sedikit demi sedikit. Kita baca sehari, satu keluarga, satu muka jadilah tuan-tuan. Setiap hari baca satu muka. Jadi kita baca, anak-anak ikut. Dan kalau anak-anak yang besar tu, dia baca pula, kita yang ikut. Anak yang lebih bagus bacaan dia walaupun muda daripada kita, bagi dia baca dan kita ikut. Dan kemudian kita jadualkan pula baca surah Al-Baqarah, kemudian jadualkan lagi dengan tadabburnya dan sebagainya. Jadi kita ada beli tafsir Al-Quran, beberapa jilid tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya, kita letakkan di rumah. Jadi mudah-mudahanlah aura ini membantu menghidupkan roh dalam rumah kita dengan roh kebaikan, dengan roh rahmat, dengan roh keimanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga mengusir musuh kita yang nyata, walaupun tak nyata di mata, tetapi impak kesan dia tu, halusnya pengaruh dan pujukan dia itu sangat-sangat nyata, kita dapat tepis dengan Al-Quran. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.